InsyaAllah kita sambung kepada faedah yang ke-11 daripada buku sebelum ni, iaitu 44 faedah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Faedah yang ke-11 iaitu di antara keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ni ialah di dalam dia ada hari Arafah, di mana pada hari inilah Allah menyempurnakan agama dia dan mencukupkan nikmatnya kepada umat Islam, sebagaimana dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Maksud dia, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku redai Islam sebagai agamamu. Okey, kemudian kita tengok kepada faedah yang ke-12. Faedah yang ke-12. Di antara keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ni ialah di dalam dia ada hari nahar, yang seperti yang saya sebutkan dalam video sebelum ni. Iaitu hari nahar ni disebut dalam bahasa Melayu dia iaitu hari korban ataupun penyembelihan, dan hari Al-Hajj Al-Akbar iaitu haji besar, iaitu hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, Inna a'zamal ayyami 'indallah tabaraka wa ta'ala yaumun nahri summa yaumul qarri. Maksud dia, sesungguhnya hari-hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari nahar dan hari qar. Apa dia maksud qar ni? Hari qar iaitu maksudnya menetap adalah hari selepas hari nahar, iaitu hari penyembelihan ataupun korban. Dikatakan hari qar ni kerana manusia pada waktu tu yaqirruna fihi, iaitu menetap di dalam dia semasa di Mina selepas mereka selesai tawaf idhafah dan penyembelihan, lalu mereka pun berehat. Hadis yang tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian kita tengok kepada faedah yang ke-13. Faedah ke-13, beramal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini lebih utama daripada hari-hari lain dia, kerana kemuliaan waktunya dipandang dari sisi penduduk Madinah dan kemuliaan waktu dan tempatnya ditinjau dari jemaah haji di Baitullah Al-Haram, iaitu rumah Allah yang suci. Kemudian kita tengok kepada faedah yang ke-14. Para ulama salaf yang soleh, semoga Allah merahmati mereka, pada 10 hari awal Zulhijjah ni sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh melakukan pelbagai amalan ketaatan. Mereka memuliakan saat-saat ni dengan penghormatan yang paling tinggi. Diriwayatkan Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala, semasa masuk 10 hari pertama Zulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh beribadah sampai-sampai beliau ni nyarih tak mampu lagi beribadah, iaitu nyarih mungkin hilang tenaga ataupun dah habis limit tenaga untuk beribadah. Beliau sangat mementingkan untuk beribadah pada malam 10 hari pertama Zulhijjah dengan mengatakan, yang bermaksud, janganlah kamu mematikan obor-obor, iaitu lampu rumah kamu saat 10 malam pertama Zulhijjah. Maksudnya, janganlah hampa ni matikan lampu pada 10 malam pertama Zulhijjah. Buatlah ibadah. Kemudian diriwayatkan Abu Osman An-Nahdi rahimahullah ta'ala berkata, para salaf dahulu sangat memuliakan 3 jenis 10 hari. 3 jenis 10 hari, iaitu 10 hari akhir Ramadan, 10 hari awal Zulhijjah dan 10 hari awal Muharram. Kemudian faedah yang ke-15. Hendaklah seorang Muslim bersegera menggunakan 10 hari awal Zulhijjah ini, baik siang mahupun malam dia, untuk beribadah dan beramal soleh,
dan mengisi waktu-waktunya dengan amalan ketaatan dan qurbah, iaitu mendekatkan diri kepada Allah. Satu perkara yang aneh kita dapati, betapa kita begitu rajin dan bersemangatnya serta bersungguh-sungguh di dalam beramal di bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita sangat-sangat beramal ibadah, tapi sayang dia kita malah-malah dalam beramal di hari-hari yang mulia ini, iaitu 10 hari awal Zulhijjah ni. Padahal 10 hari awal Zulhijjah ni lebih agung daripada Ramadan, di mana beramal di dalamnya itu lebih dicintai dan lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tengok kepada faedah yang ke-16. Waspadalah dan jauhilah dari menyia-nyiakan waktu di 10 hari awal bulan Zulhijjah ini, seperti terlalu banyak tidur, kemudian sembang satu yang tak jelas, qila wa qala, menonton TV dan video tidak bermanfaat. Maksud dia nak tonton TV dan video, tengok benda-benda yang bermanfaat pada 10 hari awal ni, dan sibuk dengan media sosial. Kerana waktu-waktu ni lah adalah musim keuntungan dan kesempatan yang takkan tergantikan, iaitu yang takkan ada dah. Mungkin lepas ni kita akan mati. Jadi buatlah amalan ni sebaik yang mungkin sementara direzekikan dengan 10 hari awal bulan Zulhijjah ni. Kemudian faedah yang ke-17, amal yang paling utama di 10 hari awal Zulhijjah ni ialah haji mabrur. Kata Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Maksud dia, haji mabrur ni tidaklah akan memperoleh balasan kecuali syurga. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Terutama haji wajib. Saat ni tiba dengan aspek kebaikan yang paling lengkap, berupa pelaksanaan kewajipan dan menjauhi segala yang haram, yang digabungkan dengan perbuatan baik kepada orang lain, seperti menyebarkan salam, afsyus salam, dan memberi makan. Terlebih lagi jika dikombinasikan dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berduyun-duyun dan berbondong-bondong mengangkat suara saat talbiyah. Kemudian kita tengok kepada faedah yang ke-18. Disunahkan pada 10 hari pertama Zulhijjah ni untuk memperbanyakkan berzikir kepada Allah di setiap waktu dan setiap keadaan, baik semasa berdiri atau duduk, bahkan semasa baring sekalipun dianjurkan untuk memperbanyakkan zikir, termasuk saat sedang sedang bawa kenderaan atau sedang berjalan kaki. Kemudian kita tengok kepada faedah yang ke-19. Disunahkan juga memperbanyakkan tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, dan tahmid, alhamdulillah, sebagaimana sabda Nabi SAW, faaksiru fihinna minal tahlil wa takbir wa tahmid. Maksudnya perbanyakkanlah di dalamnya tahlil, takbir dan tahmid. Hadis sahih riwayat Ahmad. Allah berfirman tentang jemaah haji di Baitul Haram. Maksudnya agar mereka menyaksikan pelbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah di hari-hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan Dia kepada mereka berupa haiwan ternakan. Surah Al-Hajj. Kemudian kita tengok kepada faedah yang ke-20, iaitu faedah yang terakhir bagi video ni, iaitu bertakbir bersamaan dengan tasbih, tahmid dan tahlil adalah amalan salih yang sangat utama, persemaian syurga dan perkataan yang lebih dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulullah SAW, iaitu Nabi kita, dilakukan dari semenjak terbitnya matahari. Hendaklah ketika berzikir di waktu-waktu ni dengan cara mengangkat suara kena angkat, dikerjakan baik semasa berdiri atau duduk, berkenderaan atau berjalan, di dalam rumah atau di luar rumah, di masjid, di jalanan, pasar-pasar dan semua tempat
yang memungkinkan. Walaupun kadang-kadang mungkin orang kata buang terbiak, tapi bila mengangkat sunnah yang mati, itu tak dikira buang terbiak.